Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So terkini sahabat-sahabat semua, program berbuka puasa di kampung halaman sendiri, Pulau Pinang ya. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu ramai yang hadir, teruja dengan kehadirannya bersama dengan Datuk Seri ya ketika di dalam satu program ya berbuka puasa bersama Perdana Menteri yang diadakan di UiTM Pulau Pinang. Jadi sahabat semua, ya menarik juga untuk kita ikuti kenyataan ataupun ucapan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu mesej yang begitu mantap ya untuk rakyat ya di Pulau Pinang khususnya yang hadir ya dalam program berbuka puasa ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawa Anda untuk menonton video ini sahabat-sahabat semua ya, untuk mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita ada batas keupayaan negeri, tapi harus ada juga cara-cara dan kaedah-kaedah kita perkenalkan untuk syaratkan. Saya katakan menjadi Kuala Lumpur juga, tanah kerajaan tak banyak. Projek perumahan mendesak, projek-projek komersial mendesak. Jadi tiap projek komersial dan perumahan yang diluluskan, kita letakkan syarat. Kita beri sedikit kelonggaran. Kadang-kadang kita terlalu tertekan dengan orang-orang atasan yang tak mau rumah jenis begitu begini. Padahal dia tak tahu kalau kita tak berikan sedikit kelonggaran kepada pemaju, dia tak akan bina bangunan rumah mampu milik dan rumah rakyat. Dia tak akan sediakan tapak permainan dan kawasan hijau. Maka kalau syarat hijau, tapak permainan, tapak lapang disediakan, perumahan rakyat disegerakan, kita kena berilah umpamanya cross subsidi supaya ada keuntungan bagi pihak pemaju dan ada keuntungan bagi pihak rakyat yang memerlukan rumah. Itu yang kita lakukan, dan saya tengok 5-6 projek di Kuala Lumpur nampak berhasil kerana puluhan ribu unit rumah baru yang 70,000 untuk yang dapat diluluskan kerana pendekatan sedemikian. Tidak ada pilihan saudara ya. Jadi selain itu ada projek yang mendesak di Pulau Pinang. Maklumlah, saya pergi, Ketua Menteri dia ada pakat siap-siap, dia bawa usul berpuluh-puluh. Kalau boleh saya bawa bilion-bilion ringgit luluskan. Tapi kita tahu kita warisi kerajaan ini. Buat ini lebih tahu dia menteri keuangan dulu, bahawa kita warisi hutang yang besar. Setengah orang duduk cakap, saya tengok kadang-kadang makan duduk jerit sana sini, seolah-olah tak ada apa-apa. Dia serah kita kerajaan dengan wangnya semua sekali. Dia serah, bukan dia serah, dia terpaksa serahkan kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit, defisit 5.6%. Jadi kita tak boleh belanja semena-mena, boleh bagi kalau apa yang orang nak. Dan dia kata sekarang ini harga barang semua mahal. Harga masa dia telur banyak, ayam murah. Masa dia minyak mentah, minyak makan murah. Ini semua temberah kosong. Guna politik tak apa, cakaplah benar. Minyak kamu dulu 45-50 ringgit. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam kalau musim ini melambung naik. Sekarang alhamdulillah saya pergi pasar ini 2. Ayam, harga ayam tak naik sebelum kena harga ayam. Ya. Ini kerana apa? Kerana ketegasan kita. Kita kawal. Kita tak tunduk kepada kartel. Ini bercakap berdegar-degar soal Islam, soal Melayu, tapi kamu takut kepada kartel. Kamu biar rasuah bermaharajalela. Kamu guna projek-projek Bumi Putra, kamu bagi orang sakau. Nama Bumi Putra, kamu bagi juga kepada bukan Bumi Putra. Saya tak ada masalah nak bagi bukan Bumi Putra. Tapi buat apa umum syarikat untuk Bumi Putra, kemudian kamu bagi kepada bukan Bumi Putra. Jadi orang Cina marah sebab syarikat itu bagi kepada Bumi Putra. Orang Melayu marah kemudian nama syarikat Bumi Putra bagi kepada orang Cina. Ini penipuan ini tidak boleh diteruskan. Saya nampak lantang sikit hari ini kerana yang kawasan tampau kan. Kerana tak boleh sabar. Tengok kes tak habis-habis. Dah habis. Allah. Kes Allah. Kemudian kes stalking. Kemudian kes sekarang kata ada pula berita, oh sejak kerajaan Madani ini tidak ada lagi tilawah Quran. Dan walau ni terima begitu saja. Kamu belajar yang mana? Boleh fitnah begitu rupa ya? Apakah serban dan kepiah dan jubah itu membolehkan kamu bercakap sewenang-wenang dan menipu sesuka hati? Mana boleh? Oh, dia kata bila kita jawab, kamu salah, kamu tegur.
kamu kritik ulama. Jadi ulama tu boleh bagi data palsu, kita boleh tegur. Ulama ini warisatul anbiya, betul, waris para nabi. Tapi ingat, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang ulama bisu, ulama jahat. Dia kategori begitu juga, pemimpin begitu juga, orang politik baik ada, orang politik jahat ada. Kita harus dampingi ulama, betul. Untuk Bang Salim minta maaf mufti dalam sini. Dia tahu silap, minta maaf. Tapi inilah saya yang tegaskan ya. Kadang-kadang orang kata Anwar dah 9 tinggi tak boleh jawab, tak boleh bunyi garang, sangat kasar. Tapi saya tengok keadaan dah melampau. Kes stalking, kerajaan buat apa? Berpuluh kes dulu yang berlaku zaman Perikatan Nasional, Badan Barisan Nasional dan Perpaduan. Memang ada. Tapi apakah kita diam? Tak. Siasat. Janganlah kita jadi hakim. Ada kes hukum, ambil tindakan. Tak, ada kes siasat. Lepas siasat, bagi pada peguam negara, ada bukti dakwa, lepas tu bawa ke mahkamah, ada fakta betul sahih, hukum. Yang hukum bukan Perdana Menteri, yang hukum itu hakim. Yang dakwa peguam negara, yang siasat polis. Yang tu pun tak faham nak perintah macam mana. Ini prinsipnya. Apa kes stalking tak siasat, kita siasat. Tak dakwa. Kemudian Tuanku Agung titah menghadap, dia minta ampun. Tuanku Bagong bagi 2 nasihat. Satu, jangan ulang ya. Walaupun dia katakan dia tidak sengajakan, dia tidak tahu, tapi kena jaga. Ini negara Malaysia. Kita jangan hina mana-mana agama. Saya tak kata jangan hina Islam saja, jangan hina mana-mana agama. Baru boleh selamat negara kita ini. Kemudian satu ialah jangan, ini kalaupun ialah stalking itu terlepas 45, tapi kena ambil tindakan cepat. Tapi kerajaan ambil tindakan, ambil tegas. Dakwa, sudah dakwa. Kemudian kalau ada orang yang hasut, saya tak peduli. Saya dah bagi tahu dalam jemaah menteri, semua wakil parti ada, mendengar dalam mesyuarat. Saya kata, kalau kita nak jaga negara Malaysia ini biar aman, biar damai, sebagai negara hukum, maju terus, kita bertindak terhadap siapa, parti mana, kita tak peduli. Salah, mesti siasat, mesti tangkap, mesti dakwah. Kalau tidak porak-poranda. Ingat zaman Omar Abdul Aziz masih jadi khalifah. Dia dikutip dari kitab Mawafaqat oleh Imam Syatibi. Tuan Salim betul kan? Baik. Anak Omar ni, Omar Abdul Aziz tahu Omar Abdul Aziz. Dulu Guan Ing ada buat seminar khas tentang Omar Abdul Aziz. Dia ini khalifah, dia panggil Omar Thani, yang cucu kepada Omar Abdul Aziz, Omar Khattab. Seorang yang baik, yang warak, yang takbir dengan baik, yang benci kepada rasuah dan penyalahgunaan kuasa, yang tidak mahu pemimpin itu melimpahkan dah kekayaan dia. Dia tak kira lah cakap Melayu ke, cakap bahasa Cina ke, cakap bahasa pejuang India ke. Bila ada kuasa dia sakau macam tu juga. Ini yang kita nak hentikan. Omar bin Aziz paling strict soal pembelanjaan negara. Dan dia kata bukan wang saya, wang negara. Anak dia nama Abdul Malik. Oleh kerana ayahnya tokoh Islam yang baik, warak, berilmu, dia tanya ayah dia, ini masalah kacau di negara, pasal apa tak jalankan syariat dengan tegas, buat hukum hudud dan laksanakan dengan tegas. Tahu jawab saya nak Omar ni, Omar Aziz, Omar Abdul Aziz, bukan tokoh-tokoh dekat ketua ranting kampung ni dah. Apa dia jawab? Kalau kita jawab, oh ni sesat, ni kafir, kita akan lawan, dia ni tak faham agama. Itu jawapan yang donga-donga di bawah. Jawapan Umar bin Aziz apa? Dia tak hina orang. Dia kata, la ta'al ya bunayya, jangan gopoh wahai anakku. Kita nak laksana bercakap lantang.
33 bulan perintah, ada hudud dilaksanakan. Bukan laksana, ada cadangan. Belum siap, dah siap, nak siap dah. 33 bulan. Kita belum perintah setahun. Nak marah apa lagi? Dan prosesnya tak ikut. Saya nak jawab malam ni. Yang dia kata dia dah buat 355. Tak betul. Kerana proses nak buat undang-undang Islam di Malaysia ini, saya tak tahu ke negeri lain. Kalau dia wakil negeri lain, saya tak tahu. Kalau di Malaysia ini, draft itu prinsipnya diluluskan oleh Jemaah Menteri, dipersembah kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu perkenan, bincang teliti, bawa balik dengan draft undang-undang, bawa Jabatan Peguam Negara, patah balik pada Majlis Raja-Raja Melayu. Belum dilakukan. Jangan temberang. Tidak benar sama sekali. Majlis Raja-Raja Melayu belum pun teliti Rang undang-undang 355 dibicarakan. Jadi macam mana kita nak buat? Itu sebab Dr. Naim, Menteri Agama, kata kita teliti tapi ikut fasa-fasa kita. Bukan kita nak ambil dia punya, tak. Sebab itu pandangan dia, pandangan satu parti, pandangan satu kelompok. Kita tidak. Kita akan panggil bincang dengan semua mufti. Kita akan panggil semua ulama. Kita nak tanya sarjana Islam dalam negara dan luar negara. Biar undang-undang kita itu mantap. Kita akan bawa kepada Majlis Raja-Raja Melayu, teliti, bahas, bincang, patah balik. Kalau undang-undang tidak dibuat sambil lewa, undang-undang lemah, orang akan hina Islam dan undang-undang kerana salah dan gopohnya pemimpin-pemimpin Islam. Jadi saya harap saudara faham hal ini dan jangan cepat melatah. Saya teliti juga laporan-laporan. Saya nak bagi tahu. Saya minta maaf cakap di sini memang saya lepas sikitlah, lepas banyak. Nak mana lagi kita tak tempat kampus sendiri lepas lah kan? Tak boleh macam tu. Jadi kita ni, saya bercakap dengan Ketua Menteri tadi nak bertukar, kemudian dengan Fazlina. Pasal kata ada UiTM. Ini gedung ilmu. Gedung ilmu nak didik anak-anak kita. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bina adab, bina peradaban. Dia kena ada faham agama, ada akhlak. Dalam tuntutan sekarang, keperluan kejuruteraan, AI. Kita nak anak-anak kita faham mengapa kita ada peralihan tenaga sekarang ini, daripada coal dulunya, batu arang, kepada renewable energy, green hydrogen. Ini tuntutan negara kita nak selamatkan negara kita masa depan. Kemudian digital, transformasi digital, perlu AI. Ini tak ada perbincangan ini. Pergi serang saya, tak pernah apa pun kita buat yang betul. Harga barang, apa? Saya pernah kata saya tidak jadikan masalah harga barang. Malah saya telah arah menteri-menteri turun tinjau. Tapi tak betul kalau kata kita tak buat apa. Saya tak ambil gaji, saya tak ambil kontrak, tender, semua saya cakap tender. Pembimbing kamu macam-macam ada, Jana Wibawa, projek, Spenco, semua kalangan kamu berbilion-bilion ringgit. Bercakap boleh kita jerit Allahu Akbar, tapi sakau-sakau juga. Saya nak terangkan di sini ya, hal-hal ini mesti dihentikan. Apakah mengenai rasuah dengan kita? Sekarang ini nak naik allowance tambahan, saya dah bagi RM2,000 kepada pejabat awam. Jadi sepatutnya cukup lah sampai raya. Tapi saya dengar, bukan saya dengar KPPA atau KSP, saya dengar yang tukang jaga lift. Macam mana? Alhamdulillah ada tu bagus. Tapi macam mana? Duit yang RM2,000 tu, itu budak-budak pergi sekolah hanya pergi-pergi dah habis tu. Hai, macam mana belanja dah tu? Budak-budak sekolah ada anak 6. Jumpa lagi, tanya lagi kawan pemandu, tanya sana, semua duk mengeluh. Jadi saya pun cakap macam mana? Saya dah buat keputusan RM2,000 saja. Kerana kerajaan dia tak mampu belanja lebih dari itu. Tapi bila kita dengar keluhan dia tak sampai hati sungguh. Bahawa orang di peringkat bawah ni dia rasa susah. Dan nak raya macam mana pun nak gelar baju baru sikit. Tapi anak-anak tu nak pergi makan lebih sikit, ketupat lebih sikit, jangan lebih banyak. Baik, lepas tu itulah yang menyebabkan saya bincang semula dengan KSP. Dan fikir ni esok nak umum, malam tu baru kita buat keputusan tamat. Ya, bagi RM500 kepada semua pejabat awam.
Bukan itu saja, pencen dan veteran pencen kita bagi. Veteran yang tak berpencen pun kita bagi. Oh, ini benar-benar cakap bela nasib rakyat, bela nasib rakyat. Masa kamu perintah pasal aku tak bagi. Harga padi kita naikkan. Bagi kebun getah kita tambah. Gaji ni akhir tahun ini insya-Allah perasaan gaji KPP ada di sini. Kita teliti, kita tahu duit tak ada. Tapi yalah, negara diwang tak ada, bukan salah orang kampung. Bukan salah pekerja. Salahnya salah pengurusan kerajaan, pimpinan. Terutama yang sakau. Saya tak boleh oleh kerana salah dia, sementara nak betulkan salah mereka, kita bebankan orang bawah. Maka saya kata macam mana pun kita kena cari jalan naikkan gaji penjawat awam sebelum akhir tahun ini. Baik. Tuan-tuan tepuk betul. Pasal apa tak naik 2020? Pasal tak pernah naik 2021? Pasal apa tak naik 2022? Pasal nak tunggu kita juga naik. Tolong ingat, jangan lupa. Sebab kita dengar orang ramai, keluhan orang ramai. Dan Alhamdulillah dalam Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS ni kita ada kesepakatan. Hal ini semua kita sepakat, tak ada masalah. Jadi insya-Allah berita baik ini akan kita umumkan dalam beberapa bulan akan datang, selewat-lewatnya bulan belanjawan negara tahun ini. Jadi masa belanjawan terdengar daripada mula sampai habis. Sebab saya tak beritahu bila saya nak umum. Baik. Jadi saya minta maaf, jangan salah faham. Saya nak sebut ini kerana kita nak Islam, Ustaz. Betul. Tak ada mana. Macam mana pergi di dunia ni ke mana? Saya umur 76. Tak lama. Saya pun pergi belajar tengok tok-tok pun tengok juga kubur mana yang ada kosong. Ya, kita ingat. Bukan kita nak takabur. Kita buat sedaya upaya kita. Tapi saya tengok kena maki, tak ambil gaji, salah. Tolak kereta, salah. Ambil kereta agung bagi pun salah. Dia tak ada apa yang betul. Jadi saudara, saya kata tahun ni tak buat sambutan raya besar-besaran Seri Perdana, salah. Tak fikir orang kampung nak pergi makan, salah. Kalau buat membazir berjuta-juta, yang dulu pemimpin nak buat apa orang. Jadi mudah-mudahan saudara, saya hanya sebut ni nak ada sentuhan supaya ada, kita jangan terima buta saja, fikirlah dengan baik. Negara ini saya nak beritahu penutupnya, wa akhirul kalam, mesti aman. Jangan tunduk pada sikap pelampau, nak kononnya jago agama, masa dia perintah sakau juga, allowance ambil sepenuhnya, tak bagi juga kepada pembangkang. Sekarang kita tak bagi zalim. Saya nak beritahu apa projek yang kita terluluskan di Permata Apau ataupun Bagan ataupun Bukit Tajam atau Pelabatan di kawasan mereka menang, kita bagi. Bezanya apa? Saya tak bagi melalui wakil rakyat. Macam mana nak bagi melalui wakil rakyat? Saya tak tahu dia belanja macam mana. Saya bagi melalui jentera kita, ICU, pegawai daerah, projek lulus. Saya tak ambil, tak kurangkan. Kelantan, Terengganu baru ini menteri besar duduk depan saya, semua senyum. Sebab saya tambah peruntukan. Tapi saya tak semestinya salur semua melalui kerajaan negeri. Saya salur terus pada rakyat, terutama rakyat yang susah di kampung. Saya dah salur terus pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu ucapan yang mantap daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa tidaknya balik kampung katanya. Ya, memberi ucapan ya di program iftar berbuka puasa bersama dengan Perdana Menteri kita. Ya, tidak lain tidak bukan ya di Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Itu dia, seharian berjalan ya, bertemu dengan rakyat, mendengar keluhan, keluh kesah daripada rakyat, sahabat-sahabat semua. Inilah ya Perdana Menteri kita. Walaupun hari ini kita lihat Perdana Menteri kita memakai cermin mata, mungkin sedikit waktu lagi walaun-walaunted ya bakal membuat fitnah ya berkaitan dengan Datuk Seri Anwar hari ini, Perdana Menteri kita ya, apabila memakai cermin mata hitam. Mereka tidak akan
berbalas kasihan. Mereka mungkin akan menyerang ya dengan berbagai berita fitnah, berita palsu, membina persepsi dan sebagainya. Itu dia. Tapi apapun ya, apapun fitnah, berita palsu yang bakal mereka lakukan nanti, kita harap ya hati mereka terbuka ya untuk tidak lagi menfitnah di bulan-bulan yang mulia ini, apatah lagi ya merayakan Aidilfitri dalam beberapa hari ini lagi. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak habis-habis ya menjaga kebajikan rakyat, memberi bantuan seperti mana pengumuman tadi ya, kenaikan gaji ya akan diumumkan ya dalam tahun ini juga untuk penjawat awam khususnya. Jadi terbaik ya. Kerajaan-kerajaan sebelum ini, Perdana Menteri sebelum ini tidak pun pernah ya mengumumkan perkara ini, sahabat semua. Dan kita percaya bukan saya diumumkan, tapi akan dilakukan. Terbaik Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita atas usaha yang diberikan. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, betapapun gangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.